Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan kepada semua umat Islam. Bersempena dengan 28 Ramadan hari ini, saya akan menceritakan satu kisah yang mana menjadi kebanggaan kepada umat Islam. Nak tahu apa dia? Iaitu kisah bagaimana Islam menawan Andalusia, yang disebut hari ini adalah Spanyol. Memetik kata-kata daripada Saidina Uthman bin Affan yang menyebut bahawa jika kamu nak menawan Konstantinopel, maka tawanlah dahulu Andalusia. Jadi, jom sama-sama kita dengarkan kisah bagaimana Islam menawan Andalusia. Sekarang saya akan ceritakan bagaimana Islam menawan Andalusia. Islam menawan Andalusia bukan dengan cara terus berperang, tetapi Islam menawan Andalusia disebabkan pada ketika itu di kawasan Eropah berlaku konflik di antara Raja Roderick dengan juga Julian, yang mana Raja Roderick telah pun membunuh sahabat baik Julian dan juga telah memperkosa anak Julian. Julian merupakan pembesar di kawasan Sabat, yang mana kawasan ini adalah kawasan selat sempit antara Afrika dan juga Eropah. Bagi membalas dendam kepada Raja Roderick, Julian telah pun meminta bantuan kepada kerajaan Afrika Islam ketika itu yang dipimpin oleh Musa bin Nusair. Musa bin Nusair bukan terus membantu Julian, tetapi Musa bin Nusair menghantar 500 orang intelijen yang dipimpin oleh Tariq bin Malik untuk menyiasat bagaimanakah keadaan Andalusia pada ketika itu. Setelah mendapat kepastian kesahihan tentang keadaan Andalusia ketika itu, barulah berlakunya satu epik kisah bagaimana Islam menawan Andalusia. Di sini adalah titik permulaan bagaimana Islam menawan kota Andalusia, di mana Musa bin Nusair telah menghantar bantuan 7,000 orang tentera pada tahun 92 Hijrah yang diketuai oleh Tariq bin Ziyad. Setelah sampainya tentera-tentera Tariq bin Ziyad ke pelabuhan Tabat di Jabatut Tariq, satu kisah yang menunjukkan ketokohan Tariq bin Ziyad di sini berlaku. Satu kisah yang menarik berlaku di mana Tariq bin Ziyad telah menyuruh tentera-tenteranya membakar kapal yang membawa mereka ke situ, dan beliau bangun untuk memberikan satu pidato, dan mana kata-kata beliau adalah, laut di belakang kamu dan musuh di hadapan kamu. Sekarang ada dua pilihan, sama ada kamu mati lemas dalam laut ataupun kamu terus syahid di dalam peperangan. Pidato Tariq bin Ziyad ini telah memberi semangat kepada semua tentera Islam. Dipendekkan cerita, Raja Roderick telah mengetahui kedatangan Islam ke Andalusia pada ketika itu. Raja Roderick telah mempersiapkan 100,000 orang tentera untuk menentang tentera Islam pada ketika itu. Tariq bin Ziyad memohon bantuan daripada Musa bin Nusair untuk menambah bilangan tentera. Jadi, Musa bin Nusair telah menghantar seramai 5,000 orang tentera kepada Tariq bin Ziyad. Ini menjadikan tentera Islam seramai 12,000 orang menentang Raja Roderick seramai 100,000 orang tentera. Tepat 28 Ramadan, kisah peperangan ini berlaku, iaitu berlaku di lembah Barbet. Selama seminggu peperangan ini berlaku, sampailah 5 Syawal, tentera Islam telah menentang Raja Roderick dan telah syahid 3,000 orang tentera Islam pada ketika itu. Setelah daripada peperangan ini dan kemenangan ini, Islam berjaya menawan seluruh kerajaan Andalusia dengan mudah dan membangunkan Andalusia kepada sains dan teknologi, dan juga menyebarkan Islam di seluruh Andalusia selama 2 tahun. Umat Kristian pada ketika itu tidak menentang kedatangan Islam. Kerana apa?
Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Dan juga ini menyebabkan ramai daripada umat-umat Kristian pada ketika itu di kawasan Andalusia menerima Islam beramai-ramai. Alhamdulillah, itulah tadi serba ringkas saya menceritakan kisah bagaimana Islam berjaya menawan Andalusia. Beberapa pengajaran ataupun intipati dan juga nasihat yang boleh saya bagikan daripada kisah tadi adalah, yang pertama, kita boleh lihat bagaimana hebatnya strategi umat Islam dalam menawan Andalusia dengan penuh kebijaksanaan. Yang kedua, inilah cerita atau kisah yang sepatutnya kita ceritakan kepada generasi sekarang dan juga kepada anak-anak kita supaya mereka boleh tahu nilai Islam yang sebenarnya. Dan yang ketiga, nasihat saya adalah kita boleh lihat bagaimana jasa dan pengorbanan umat Islam yang terdahulu berdasarkan atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul, sanggup berkorban apa saja. Namun kita pada hari ini dengan atas dasar cinta dan juga taksub kepada 2-3 orang umat Korea ni, kita boleh dah mewujudkan agama sendiri. Sebenarnya kita tak tahu nilai Islam yang sebenarnya. Itulah sedikit nasihat dan juga pengajaran yang boleh ambil. InsyaAllah itu saja daripada saya. #StayAtHome, #Salam Ramadan, #Ramadan bersama Syar'i. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.